Ya Tuhan, kiranya hati kami seperti seekor rusa yang rindu akan sungai-Mu. 让我们的心像一只这个鹿渴慕你的水边， Rindu akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. 让我们也渴慕愿意你的存在有在我们的心里。 Kami rindu boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar di hadapan Tuhan. 让我们每个人也成为你的真正的敬拜者。 Karena itu kami memohon Allah Roh Kudus menolong kami di dalam merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. 我们也要请圣灵帮助我们，让我们在这个思考你的话语的时候，我们都可以明白。 Kami menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan, kiranya Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh mengerti. 今天正道的时间都仰望在你的手中，你与我们同在。 Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. 奉告我主耶稣基督的名，我们一起祷告。 Amin.弟兄姐妹平安。 Selamat pagi, damai sejahtera bagi Bapak Ibu semua. 感谢主，我们可以来敬拜他。 Kita bersyukur kembali boleh bersama-sama menyembah Dia. Ya, kita akan juga merenungkan akan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengambil tema penyembah-penyembah yang benar atau the true worshipper. 今天我们有提到一个题目，就是真正敬拜的人。 Perenungan firman Tuhan didasarkan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-19 sampai ayatnya yang ke-26. 讲到的经文是从约翰福音第4章第19节到26节。 Namun demikian kita mungkin akan membaca di ayatnya yang ke-25 ke-25 dan ke-26. 我们主重在25、26节。 Maaf, maksud saya ke-23 dan 24 saja. 不好意思，23到24节而已。 Ya, mari kita melihat bagian dari ayatnya yang ke-23 dan 24. Ya. 我们一起来打开我们的圣经，从23到24节。 Saya akan membacakan di dalam bahasa Indonesia, nanti Penatua Lani akan membacakannya di dalam bahasa Mandarin. Demikianlah firman Tuhan. Yohanes pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23 dan 24. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. 约翰福音第4章23节，然而死后将到，现在就是了。那用心灵按真理敬拜父的，才是真正敬拜的人，因为父在寻找这样敬拜他的人。神是灵，敬拜他的必须借着灵按真理敬拜他。 Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang akan merenungkan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. 愿我们愿意思想并且实行神的话，有福了。 Bapak Ibu sekalian, tidak dapat kita pungkiri bahwa pandemi COVID-19 yang melanda hampir 2 tahun lebih ini telah mengubah cara kita bergereja. 这2年半的新冠疫情已经改变了教会的敬拜的模式。 Sebelum pandemi, keberadaan gereja itu diperhatikan atau dilihat dari berapa pengunjung yang hadir, kemudian bangunan yang dimiliki atau berapa banyak persembahan yang kita miliki. 以前还没有疫情之前，我们敬拜的就是按照我们的这个参加的聚会的人或者建筑物，我们的精彩来表制的。 Nah, ini biasanya disingkat ABC gitu ya, ABC, bukan baterai ya, tetapi ini ya, attendant atau pengunjung, building, bangunan, atau cash atau uang.
用英文我们可以缩短成为 ABC， 就是 attendance, building, 还有 cast。Ya. Dan oleh karena pandemi, segala cara melihat gereja atau membicarakan gereja itu dari ABC berubah menjadi ini, Bapak Ibu sekalian, menjadi viewer, ya, platform dan QR code. 现在我们有所改变，因为疫情的缘故，从刚才 ABC 我们标志一个教会的变成观众平台，还有二维码。Kalau dulu kita menanyakan jemaat KU3 ini berapa ya yang hadir gitu ya. Oh, 100 sekian orang gitu ya. 之前我们常常问我们这个第三行聚会的参加的多少人？哦，可能100多人。Nah, kalau sekarang itu ditanyakan yang onsite berapa? Oh, sekitar 70 sampai 80 orang. Yang online berapa viewernya begitu ya. 现在我们可以问我参加这个实体聚会几个人，可能有60或70位，然后观众在这个线上的观众有多少人？ Kalau dari pengamatan saya yang mengikuti kebaktian Dwi Bahasa Anugerah begitu ya. Kalau di jam kebaktian sekitar jam 10 ini jumlahnya puluhan gitu ya, sekitar 20 orangan lah begitu. 按我了解，一般呢，我们在这个10点钟的线上聚会参加的大概是20多位。 Tapi nanti setelah mungkin sehari atau 2 hari bisa sampai 300 orang begitu, ya. 但是第2天、第3天可能会超过300人。 Dan itu kita juga tidak tahu apakah memang benar-benar anggota GK Anugerah atau simpatisannya, ataukah satu keluarga atau satu alat itu bisa dilihat oleh lebih dari 1 orang. 我们也不太懂是不是参加的这个线上聚会的是我们的会友，还是其他教会的会友，或者我们一家人一起可以看。 Intinya adalah kehadiran seseorang tidak dilihat fisiknya saja, tetapi secara online pun itu juga diperhitungkan. 所以现在的聚会我们没有按照实体聚会，但是上线聚会我们也是要算的。 Kemudian mengenai platform, dulu ada yang pakai Facebook, ada yang pakai YouTube, ada yang pakai Zoom, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. 关于平台，以前我们有参加用这个 Zoom 或者用 Facebook， 还有各种各样的平台。 Dan kemudian gara-gara pandemi kita kenal QR code. Itu ya, kode yang kotak-kotak ada titik-titiknya yang nggak tahu isinya apa gitu ya. 因为这个新冠疫情，我们现在也知道关于这个二维码。 Dulu persembahan itu harus pakai kantong gitu ya, dimasukin, dan kebanyakan banyak yang lebih suka pakai kantong. Kenapa? Nggak ketahuan siapa yang ngasih dan berapa besarnya gitu ya. 以前我们做奉献的时候都是用这个奉献袋。 那很多人都喜欢用这个奉献袋，因为我们放钱的时候还不知道多少钱。 Kalau sekarang pakai QR code, bendahara bisa ngecek ya, kira-kira siapa ini dan kasihnya berapa. Makanya juga sebagian juga lebih senang kalau lagi onsite masukin ke amplop, nggak ketahuan lagi begitu ya. 现在用二维码，可能财政会知道哦，这个人是奉献多少。那现在的大家都比较喜欢用这个奉献的信奉，也是人家不知道的。 Padahal dulu sebelum pandemi ketika mau pakai amplop itu diskusinya sih bisa beberapa waktu gitu ya. Boleh nggak nih pakai amplop? Amplop terus gimana nanti? Kapan ngasihnya? Tetapi sekarang itu menjadi kebiasaan kita. 我们起初要用这个奉献的信奉的时候，可能长者们也是讨论很长时间，怎么样使用，在哪里使用。但是现在变成普遍性用这个信奉。 Dan oleh karena pandemi, kita mau nggak mau itu dipaksa di beberapa waktu di awal-awal kita nggak bisa hadir di gereja dan kita harus mengikuti ibadah secara online. 我们在这个疫情期间也是有一段时间可能没办法在教会参加聚会，我们只能在家里参加上线聚会。 Kita nggak bisa bertemu dengan teman-teman kita yang biasanya kita jumpai di dalam di ruang-ruang kebaktian ketika sebelum pandemi. 我们也无法跟其他的弟兄姐妹们在这个礼拜堂见面。
Dan keadaan yang demikian mengingatkan kepada kita akan percakapan Tuhan Yesus kepada perempuan Samaria tentang penyembah-penyembah yang benar yang dicatat oleh Injilnya Yohanes pasalnya yang keempat ayat yang ke-23. 这样崇拜的模式呢，让我们再一次被提醒，从约翰福音第4章，在那边，主耶稣与这个撒玛利亚妇人有所讨论的事情。 Di situ dikatakan oleh Tuhan Yesus, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. 耶稣向撒玛利亚妇人说：“然而时候将到，现在就是了。那用心灵按真理敬拜父的，才是真正敬拜的人。” Di sini Tuhan Yesus memberikan sebuah istilah yang mungkin belum pernah kita dengar sebelumnya, yaitu penyembah-penyembah yang benar. 在这边，耶稣提到关于真正的敬拜者。 Pertanyaannya adalah, ibadah yang bagaimanakah yang seharusnya dilakukan oleh para penyembah-penyembah yang benar? 我们的问题就是我们怎么样的敬拜的模式才是说真正的敬拜呢？ Melalui percakapan Tuhan Yesus dengan perempuan Samaria ini kita bisa melihat beberapa hal yang dilakukan oleh penyembah-penyembah yang benar di dalam ibadah mereka. 接着耶稣跟撒玛利亚夫人的一些讨论，我们都知道，真正的敬拜的人是怎么样的。 Ibadah daripada para penyembah-penyembah yang benar adalah ibadah yang tidak dibatasi oleh tempat dan juga sekedar ritual belaka. 第一点就是敬拜不受地点限制，只是一种意思。 Sesungguhnya percakapan tentang the true worshipper atau penyembah yang benar ini adalah usaha daripada perempuan Samaria ini mengalihkan percakapannya dari percakapan yang pribadi, yaitu tentang dia yang punya 5 orang suami, kepada percakapan yang lain. 其实关于这个敬拜的话题是，这个撒玛利亚妇人想要转移话题，从她之前有5个丈夫的这个话题。 Karena itulah dia membandingkan cara beribadah dirinya sebagai orang Samaria dengan Yesus yang dia ketahui sebagai orang Yahudi. 所以她是作为一个撒玛利亚的妇人，跟耶稣成为一个犹太人的敬拜的作比。 Di situ dia berkata, nenek moyang kami ya itu menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat menyembah, orang menyembah. 这个妇人说，我们的祖宗是在20. 我们的祖先在这山上敬拜神，而你们却说敬拜的地方必须在耶路撒冷。 Ya. Di sini dia menguraikan bagaimana orang Samaria itu beribadah di Gunung Gerizim atau di daerah Sikem, seperti kita ketahui setelah Raja Salomo, kerajaan Yerusalem itu menjadi 2 kerajaan utara dan selatan. Mereka yang di utara itu membangun tempat ibadah mereka di Gunung Gerizim atau di Sikem. 我们知道以色列以前是分2部分，北部和南部。这个北部的敬拜的地方就是在葛列近山的这个地方。 Dan mereka hanya menerima 5 daripada Taurat Musa. 他们愿意接受这个摩西的律法。 Sedangkan orang Yahudi, sebagaimana Salomo telah membangun bait Allah, mereka mengatakan tempat menyembah Tuhan adalah di bait Allah di Yerusalem. 但是所罗门或者这个犹太人说，应该他们敬拜神就是在耶路撒冷，在神的殿。 Dan yang menjadi dasar daripada ajaran mereka yaitu Tanak. Tanak itu terdiri dari Taurat, Nevim, Ketubim. Nevim itu adalah kitab nabi-nabi, Ketubim itu adalah isi kitab-kitab daripada orang Israel. 他们的这个教导的基础就是从大拿鹤，这个大拿鹤是也是在里面包括
限制的一些所记载的真理，还有大摩德经。 Ini adalah satu yang dikenal sebagai Alkitab dari orang Ibrani, yaitu perjanjian lama yang sekarang kita miliki, yang susunannya mungkin agak berbeda. 这些就是犹太人的圣经，他们所相信的，跟我们现在的这个就业有一点相近，但是可能顺序有一点不太一样。 Kemudian ditambah lagi beberapa aturan lisan yang kemudian dibukukan yang disebut dengan Midras dan Talmud. 还有一些是传说的方式的一些真理，我们知道的就是弥达斯，还有大尔木经。 Melalui apa yang diuraikan perempuan Samaria ini, seolah-olah ia ingin mengatakan kepada Tuhan Yesus, saya paham tentang cara beribadah. Cara beribadah itu berbeda tempat, berbeda juga dengan cara-cara yang digunakan sesuai dengan dasar pengajaran yang ada. 所以这个撒玛利亚妇人想解释，就是他们撒玛利亚人跟犹太人有一些敬拜的方式有一点不一样，按照他们所接受的一些真理。 Namun demikian Tuhan Yesus justru kemudian mengajarkan sesuatu yang berbeda dari pemahaman daripada perempuan Samaria ini, ataupun juga setiap kita yang selama ini memahami tentang ibadah. 那时候耶稣教导这个撒玛利亚妇人关于这个敬拜的这个意思。 Karena itulah di ayat ke-21 Tuhan Yesus berkata, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. 所以在21节，耶稣说：“夫人，你应该信我，时候将到，那时你们敬拜父，不在这山上，也不在耶路撒冷。” Di sini Tuhan Yesus menegaskan bahwa sesungguhnya ibadah itu tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. 耶稣想要强调，就是我们的敬拜不受时间和空间的限制。 Dan Tuhan Yesus lebih lanjut mengatakan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. 接下来，耶稣也说：“神是灵，敬拜他的必须借着灵，按真理敬拜他。” Karena Allah adalah roh, seharusnya Allah tidak dibatasi oleh waktu dan ruang. 因为神是灵，所以他没有被这个时间和空间所限制的。 Karena Allah adalah roh, dia tidak bisa dibatasi oleh tempat di mana roh itu dikatakan ada di sana. 因为神是灵，所以神也没有受限制。在这个地方是否有神？ Dan karena kita juga percaya Allah adalah Allah yang kekal, kekekalan itu artinya sesuatu yang tidak dibatasi dengan waktu. Ketika sesuatu dimasukkan ke dalam waktu, artinya dia tidak menjadi kekal lagi. 神也是永恒的，所以他也没有被这个时间所限制。如果他被这个时间所限制的话，他不是永恒的神。 Dan oleh karena kita menyembah Allah yang adalah roh dan kekal itu, yang tidak dibatasi oleh ruang dan juga oleh waktu, jadi seharusnya penyembahan kita juga adalah penyembahan ibadah yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. 因为我们的神是没有被时间和空间受限制，所以我们的敬拜也不要为这个时间和空间受限制。 Bahkan ada seorang teolog dari Amerika mengatakan bahwa Allah juga hadir di dalam ruang digital, ya, atau cyberspace, ya. Karena Allah adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu, berkuasa atas segala sesuatu, artinya secara digital pun, ya, Allah ada hadir di sana. 有人说，因为我们现在都是用手机、用这个多媒体的方式来敬拜神，但是我们知道神也是存在在那边。 Dan saya setuju dengan pendapat ini, Bapak Ibu sekalian. 我也可以承认这个道理。 Jadi tidak salah jika kita, ya, beberapa waktu yang lalu melakukan ibadah secara online, karena ibadah secara online sesungguhnya menunjukkan bahwa kita yang memimpin ada, ternyata
Yang mengikutinya juga nyata, hanya tempat dan waktunya berbeda. 所以前一段时间我们可能上线聚会，可能有一些在那边讲道带领敬拜，但是我们在家里可以敬拜神，但是我们也知道这个也是真的。 Kita perlu berhati-hati membedakan antara ibadah online dengan ibadah virtual. 我们也可以分别关于这个上线聚会，还有这个用 virtual 的聚会。 Virtual itu artinya tidak nyata, semu, bukan semu istri hamba Tuhan ya, tapi semu yang nggak nyata itu. virtual 的这个比较现代化的方式是比较不真的。 Jadi kalau diadakan ibadah virtual, artinya nanti yang berkhotbah itu bukan saya, Bapak Ibu sekalian. Ya, yang berkhotbah itu kalau istilah orang sekarang AI atau kecerdasan buatan. Ya, ada mungkin nanti saya tampilan seperti wajah saya, tetapi yang ngomong bukan saya. Dia bisa ngomong sendiri. Ya, beberapa tahun yang lalu ada kisah katanya ada orang yang sudah pakai robot di dalam berkhotbah, dan itu bukan yang Tuhan mau. 在 virtual 这种敬拜的模式呢，可能讲到的不是我或者其他的牧师，但是可能是AI 或者这个机器人，因为以前有这种的情况开始。 Tuhan tetap menginginkan ibadah yang sejati, walaupun itu secara online, sesungguhnya Tuhan juga hadir di sana. 神需要的是真正的敬拜者，虽然可能上线聚会，但是我们相信神也是与我们从。 Dan sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, bukankah ibadah online itu tidak dapat memisahkan, tidak dapat menggantikan ibadah onsite, benar bukan? 我们也相信，我们这个实体聚会没办法代替这个上线聚会。 Saya menjumpai beberapa jemaat mengatakan rasanya beda ikut online dengan hadir secara pribadi di ruang ibadah. 我有问几个会友，他说我们实体聚会好像感觉不一样，比我们在家里聚会。 Dan memang itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Karena itulah Ibrani mengingatkan kita bahwa janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. 这个我们可以承认，因为从希伯来书我们知道，神也是教导我们让我们也可以实体聚会，你们不可停止聚会，好像那些停止关了的人。 Ini bermakna bahwa ibadah yang tidak dibatasi waktu dan ruang atau tempat bukan berarti kita menghindari pertemuan-pertemuan ibadah kita, pertemuan secara fisik atau pertemuan secara onsite. 我们知道，当我们聚会的时候，我们没有被这个空间受限制，但是我们也无法停止聚会。 Ibadah onsite juga penting, oleh karena apa? Ibadah kita itu sifatnya tidak hanya vertikal, kita kepada Allah, tetapi juga kita kepada sesama kita. 因为在这个崇拜当中，我们不只跟神建立关系，但是我们也跟旁边的弟兄姐妹要建立关系。 Saya sering bercakap-cakap dengan Pak Alvin Wulur begitu ya. Selalu kita mengatakan tidak bisa menggantikan. Ibadah online itu hanya sementara ketika pandemi saja. Tetapi kalau kita sudah bisa onsite, seharusnya kita kembali datang beribadah kepada Tuhan. 我曾经跟吴传道也是讨论这个问题，他说我们这个上线聚会没办法代替我们的这个实体聚会。 Dan di sini dikatakan Allah di ayatnya yang ke-24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. 刚才的第24节告诉我们，神是灵，敬拜他的必须借着灵，按真理敬拜他。 Ini bermakna bahwa ibadah bukanlah sekedar sesuatu yang sifatnya ritual atau cara manusia, bukan cara manusia, tetapi dengan melakukannya sesuai dengan cara Allah. 所以这个敬拜
不是按人的方式或者仪式，而是要按上帝的方式。Saya bukan mengatakan bahwa kita tidak memerlukan ritual, tetapi seringkali kita terjebak dengan ritualnya sehingga kita kehilangan makna daripada apa yang kita lakukan di dalam ibadah kita. 我们不是不需要这个仪式或者方式，但是我们常常被这个方式辖管，我们也是没办法发挥我们自己。 Kalau Bapak Ibu ketahui liturgi GKI, salah satunya itu adalah di depan biasanya ada serah terima Alkitab, prosesi Alkitab, begitu ya. Penatua membawa Alkitab, kemudian ada pengkhotbah di belakangnya, dan kemudian mereka bertemu di tengah. Sang penatua akan memberikan Alkitab kepada pengkhotbah, dan pengkhotbah itu menerimanya. 一般基督教会的一些仪式或者模式，就是讲到之前。 讲员是在一个长老的后面，然后长老跟这个讲员一起走在这个讲台前，然后在中间他们这个长老会把圣经交给这个讲员。 Maknanya Bapak Ibu sekalian, sang penatua mewakili majelis mengatakan kepada pengkhotbah, kami mempercayakan pemberitaan firman Tuhan kepadamu, ajarkan dengan benar. Kalau kamu salah mengajar, kami punya hak menegur Anda. 这个环节的意思就是，我们把这个真理交给你来讲。如果你可能是有一些讲的不对，那我们成为这个长智会也是有权利来对正。 Maknanya bagus kan? Maknanya baik, benar bukan? 这个环节的意思其实很好，对不对？ Namun seringkali yang diributkan jadinya apa? Pakai Alkitab yang kecil atau Alkitab yang besar? 但是有时候常常变成讨论，就是我们要用大的圣经还是小的圣经？ Tulisan Alkitabnya harus di depan atau di belakang? 这个圣经的字要在前面还是在后面？ Pegangnya tangan kanan di atas atau tangan kiri di atas? 用这个右手还是用左手在上面？ Ditaruh di dada atau diangkat tinggi-tinggi? 是否要在这个胸前，还是要举起来？ Maknanya hilang, tidak dipahami, caranya yang diributkan. 变成意义已经不见了，我们的模式成为争论。 Ibadah bukan sekedar ritual, tetapi ibadah kita mencari apa yang menjadi maksud Allah, makna apa yang Tuhan ingin kita lakukan dalam ibadah kita. 敬拜不单的是仪式，但是我们要明白神对我们的意义是什么。 Ibadah bukan sekedar ritual, bukan bermakna bahwa ibadah itu boleh tanpa aturan atau kita boleh berbuat seenaknya sendiri. 敬拜也不需要太多的这个条规，但是也不是我们不需要这些条规。 Tetapi ibadah, oleh karena itulah Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 14 ayat 40, tetapi segala sesuatu harus dengan sopan dan teratur. 在格林多前书第14章14节告诉我们，凡事都要规规矩矩的按着次序行。 Dikatakan di sini sopan dan teratur, Bapak Ibu sekalian. 在这边保罗说规规矩矩。 Artinya apa? Yang memimpin di sini juga berpakaian sopan. Saya seringkali diingatkan oleh senior-senior, kalau kebaktian, kalau mimpin pakai baju yang pas. 包括我在这边也是要用这个比较整齐的一些衣服，我常常也是被这个年长的弟兄姐妹受提醒。 Tetapi yang kebaktian bukan yang cuma mimpin, benar bukan? 但是呢，我们在敬拜的不是带领人。 Yang ibadah, yang datang kebaktian itu juga beribadah, benar bukan? 来到这里的弟兄姐妹都是正在敬拜我们的神，是否？ Pakaiannya juga harus sopan, benar bukan? 我们穿的衣服也是要整体。
Ya, saya yakin Bapak Ibu karena senior pasti pakaiannya sudah sesuai begitu ya. Tetapi seringkali jemaat Tuhan lupa, mereka datang ke gereja, mereka beribadah itu bukan pergi ke pesta. 我相信这里的弟兄姐妹比较年长，都是比较了解。但是我常常看到有一些人来到这个教会，不是好像想要敬拜神，好像他们要去派对一样。 Dan oleh karena ibadah online dilakukan di rumah, ya udah pakai piyama aja, boleh nggak? 有一些人可能在家里上线聚会，用这个穿睡衣，能不能啊？ Sekalipun kita di rumah, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Harusnya kita juga berpakaian dengan sopan. 虽然在家里我们也是敬拜神，所以我们穿的衣服也是要适当。 Kepada Timotius, Paulus mengingatkan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 从提摩太后书第1章第7节告诉我们，因为神赐给我们不是胆怯的心，乃是刚强、仁爱、成熟的心。 Jadi sekalipun ibadah itu bukan sekedar ritual, tetapi ibadah tetap harus dilakukan dengan tertib, oleh karena Allah kita adalah Allah yang tertib. 虽然敬拜神不是按照这个意思而行，但是我们也不要忘记我们的这个聚会也要有秩序。 Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, ibadah yang tidak dibatasi oleh tempat dan sekedar ritual bukan bergantung apakah ibadah itu online atau ibadah itu onsite. 其实我们的敬拜，刚才说不按这个空间或者我们的这个顺序而行，也不表示我们要这个实体聚会还是上线聚会。 Saya ketahui banyak jemaat Tuhan yang ketika ibadah dilakukan secara online dan mengikuti di rumah, mereka bangun pagi-pagi, mereka sarapan terlebih dahulu seperti mereka mau pergi ke gereja, mereka pakai pakaian yang terbaik, mereka duduk mengikuti ibadah. Ketika pemimpin pujian mengatakan berdiri, mereka ikut berdiri. Ketika harus duduk, mereka ikut duduk, mengikuti apa yang dilakukan oleh pemimpin ibadah. Sama seperti mereka hadir di gereja Tuhan. 有一些会友，他们虽然在家里参加上线聚会，他们也是规规矩矩的，早上先起来，好好的穿衣服。 先吃早餐，然后很按规矩的参加每一团的一些节目。当领导人教导他们要站起来，他们也愿意站起来，跟我们这个实体聚会的一样。 Namun ada pula yang sudah hadir secara onsite, tetapi hatinya nggak di sini. 也许有一些人来到这个礼拜堂参加这个实体聚会，但是他的心没有在这里。 Dia ada di gedung gereja tetapi tangannya masih sibuk dengan HP-nya sendiri ya. Memang agak menggoda juga ya kadang HP. Katanya sih buat lihat Alkitab, tetapi ada notifikasi dilihat juga begitu ya. 可能我们在这边用手机，本来是要看圣经，那突然间有什么信息出来，我们也可以先看一下。 Tetapi ketika kita onsite kita lupa. Roh kita pun seharusnya ada di tempat ini, bukan di tempat yang lain. 当我们参加这个实体聚会，我们常常忘记我们的灵应该也是有在这里，不是在其他的地方。 Dan saya meyakini Bapak Ibu sekalian, para penyembah-penyembah benar, sesungguhnya mereka memiliki kerinduan yang besar. Jika memungkinkan, mereka akan hadir di rumah Tuhan secara onsite. Benar bukan? 我相信。 我们的这个真正的敬拜者愿意参加实体聚会，如果有能力、有可能的话，我们的尽量可以参加实体聚会。 Saya tahu sepanjang pandemi ini sesungguhnya yang rindu datang kebaktian itu adalah jemaat yang ada di KU3 ini. 我知道，在这个疫情期间当中，可能最渴慕来到教堂聚会就是第3堂的一些敬拜者。 Ketika pertama kali kita buka KU3 begitu ya, kita kaget Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Responnya begitu banyak.
sekitar 60-70 itu sudah cukup baik kita menggunakan ruangan di atas. 起初我们打开这个第三行聚会的时候，回应是很好啊，大概有60到70位愿意参加。那时候我们还在4楼那边。 Dan kemudian kita pun akhirnya pindah ke ruangan di lantai 3 ini. Sempat sedikit oleh karena memang pandemi pada waktu itu mulai naik. Tetapi ketika semua berjalan kembali dengan normal, saya boleh melihat wajah-wajah Bapak Ibu yang dulu ya 2 tahun lalu sudah 2 tahun tidak berjumpa. Hari ini saya boleh berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Saya melihat ada kerinduan untuk datang ke rumah Tuhan. Dan itulah sesungguhnya penyembah-penyembah yang benar. 后来我们的第3堂搬到这个礼拜堂，我们看到有一些可能两年多没有参加的，现在可以开始参加。虽然在疫情高峰期的时候比较少，但是今天我很高兴可以看到大家都是很渴慕参加这个实体聚会。 Penyembah-penyembah yang benar, ibadahnya tidak dibatasi dengan tempat ataupun sekedar ritual. Penyembah-penyembah yang benar juga ibadahnya berpusat kepada Tuhan Yesus Kristus. 真正的敬拜者没有受时间和空间所限制，也真正的敬拜者，他的这个焦点就是在耶稣身上。 Di ayat ke-22 Tuhan Yesus berkata, kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. 从22节我们知道，你们敬拜你们所不知道的，我们却敬拜我们所知道的，因为救恩是从犹太人出来的。 Di sini Tuhan Yesus tidak merujuk pada seluruh bangsa Israel, tetapi sesungguhnya pada dirinya sendiri sebagai wakil daripada orang Yahudi. 在这边，耶稣不指证犹太族，但是他自己是犹太族的代表。 Di sini Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa Allah memilih bangsa Israel di dalam sejarah keselamatan untuk menjalankan proses itu dan puncaknya itu ada pada dirinya sendiri. 在这里我们知道耶稣就是把自己成为焦点，因为他是成为这个所有的。Dia adalah dari sejarah keselamatan dari bangsa Israel dan puncaknya ada dalam diri Tuhan Yesus. 这个救恩就是从犹太人，但是重点就是他自己。 Dan kemudian Tuhan Yesus berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. 在这里耶稣说。 然而时候将到，现在就是了。 Ini agak membingungkan buat kita ya. Saatnya akan datang, tetapi sudah tiba sekarang begitu ya. Belum, tapi sudah sekarang begitu, kurang lebih begitu. 可能这个经文有一点不太明白，时候将到，但是现在就是了，什么意思呢？ Tuhan Yesus sesungguhnya berbicara tentang dirinya sendiri yang akan mati di atas kayu salib. Tetapi sesungguhnya dia sudah hadir sebagai manusia di dalam dunia ini. 那时候耶稣要说他自己，因为他就是要上十字架，为了拯救我们每个人。那时候他已经有在这个世上了。 Mendengar jawaban Tuhan Yesus itu, perempuan itu berkata, aku tahu bahwa Mesias akan datang. Yang disebut dengan Kristus, apabila ia datang ia akan memberitahukan segala sesuatu kepada kami. Kemudian Tuhan Yesus berkata, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. 那妇人说，我知道那成为基督的弥赛亚要来，他来了，要把一切都告诉我们。耶稣说，我这现在跟你说话的就是他。 Sesungguhnya ini adalah pengakuan Tuhan Yesus bahwa dirinya lah Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang dijanjikan oleh Allah. 在这里我们可以看到，耶稣承认他自己是所应许的弥赛亚。 Dan bukankah sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya ibadah yang benar, ibadah yang sejati adalah ibadah
yang memberitakan tentang karya keselamatan Kristus bagi umat manusia. 真正的敬拜的，就是我们把耶稣所做的，在这个世上传给所有人。 Namun seringkali kita lebih suka ibadah yang penuh dengan humor, ya, punya pesan-pesan moral, ya, yang membuat kita mungkin hidupnya kelihatan lebih baik. 但是有时候我们比较喜欢听关于比较有幽默感的一些讲道，或者对我们的这个品德比较造就的一些讲道。 Kalau sekedar pesan moral, humor-humor, para motivator, para komedian bisa melakukannya. 只有这些的话题，其他的人也可以做的。 Tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Ibadah kita sesungguhnya menceritakan tentang karya keselamatan daripada Tuhan. 但是真正的敬拜者不是那样。耶稣想要我们在敬拜神的时候，那时候我们可以听到关于这个救恩的大能。 Karena Paulus berkata di dalam Korintus pasalnya yang ke-15 ayat yang ke-7, 1 Korintus ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kamu, sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup di dalam dosa. 因为保罗在哥林多前书第15章17节告诉我们，基督若没有复活，你们的心就是徒然，你们仍活在罪里。 Artinya Bapak Ibu sekalian, tanpa karya penebusan daripada Yesus Kristus, sia-sialah kita beriman kepada Dia, maka sia-sialah juga kita beribadah kepada Tuhan. 所以我们知道，如果没有救恩的传扬的话，我们的心是徒然的，我们敬拜也是徒然的。 Paulus juga mengingatkan di dalam surat Roma, dia berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. 保罗在罗马书12章1节也是告诉我们，所以弟兄们，我以神的慈悲劝你们，将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是所神喜悦的。你们如此侍奉，乃是理所当然的。 Ibadah yang sejati adalah ibadah yang mempersembahkan kehidupan kita. 真正的敬拜就是愿意奉献自己。 Jadi ketika kita beribadah, sesungguhnya itu bukan hanya kita lakukan di hari Minggu, tetapi seluruh kehidupan kita, ketika kita bangun pagi, ketika kita bekerja, ketika kita melakukan segala aktivitas, sesungguhnya itu adalah ibadah kita. 所以真正的敬拜不至于在我们参加这次的崇拜会，但是在我们的生命每一天的早上，当我们做事情，我们在哪里成为我们的敬拜的。 Di dalam Galatia 2 ayat 20, Tuhan Yesus berkata, Paulus menuliskan, namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi, aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. 从加拉太书第2章20节告诉我们，我已经与基督同钉十字架，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。 Yang hidup bukan aku, tetapi Kristus yang hidup di dalam diriku. 不是我自己，但是基督在我里面活着。 Artinya bahwa Kristuslah yang menjadi pusat hidup kita. 什么意思呢？就是基督成为我们生命中的焦点。 Dan Bapak Ibu sekalian, seharusnya ya, karena Kristus adalah pusat hidup kita, ibadah kita pun berpusat kepada Kristus. 因为基督成为我们生命中的这个焦点，所以我们的敬拜也是要聚焦于基督。 Dan ini juga bermakna artinya bahwa ibadah itu tidak saja sekedar bahwa kita menuruti selera kita, mau cocok-cocokan dengan diri kita. 所以当我们敬拜神的时候，我们不要按照我们的方式选择我们的崇拜的模式。 Saya kemarin bercakap-cakap dengan Penatua Lili Junaidi, ya. Kalau Bapak Ibu sekalian hadir di tempat ini hanya sekedar mencari khotbah,
Ya, saya yakin Bapak Ibu merasakan khotbah-khotbah kami mungkin belum terlalu sesuai dengan Bapak Ibu sekalian. Apalagi diterjemahkan bahasa Indonesia ke Mandarin, mungkin Bapak Ibu ingin yang berbahasa Mandarin. Ya. 昨天我跟林湘东长老也是讨论关于这个。如果我们来到这个聚会的时候，我们只能想要听，我们所想要听的这个道，可能没有按照你们所理想的。因为可能有一些想要听这个中文讲道，但是在这里有时候我们用印尼文翻译中文讲道。 Kalaupun ada yang menggunakan bahasa Mandarin, kadang Mandarinnya juga terbatas. 有一些可能可以用中文讲道，但是也是很受限制。 Namun ibadah sesungguhnya pusatnya bukan diri kita sendiri, tetapi pusatnya adalah Kristus. Kehadiran kita di sini bukan untuk memenuhi keinginan kita pribadi, tetapi kita memenuhi apa yang menjadi kehendak Tuhan. 但是真正的敬拜聚焦于基督，不是聚焦于我。 Di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat ke-9, sesuatu yang ayat yang kita renungkan minggu yang lalu dikatakan, tetapi kamu adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita adalah milik Allah, artinya kita harus melakukan kehendak Allah, bukan kehendak kita sendiri. 上个礼拜我们所写的彼得前书第2章第9节告诉我们，唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民。 Pertanyaannya adalah, sudahkah kita mencari apa yang menjadi kehendak Allah? 是否我们一直以来已经寻找成为神喜悦的一些事情吗？ Kalau kita mencari kehendak Allah, pastinya kita akan menghilangkan segala kepentingan pribadi dan kita mencari kepentingan bersama. 如果我们寻求神的国、神的义，我们可能撇下我们自己，我们愿意按照大家的所能够接受的，我们一起来敬拜他。 John F. Kennedy, Presiden Amerika Serikat, pernah berkata demikian, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Jangan tanyakan apa yang negara lakukan padamu, tetapi tanyakan apa yang kau bisa lakukan untuk negaramu. 这个美国的总统 Kennedy 告诉我们，不要问教会为你做什么，要问你为教会做什么。 Hari ini saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini menanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan tanyakan apa yang gereja lakukan untukmu, tanyakan apa yang kau lakukan untuk gerejamu. 现在我也是问大家，不要问教会为你做什么，要问你为教会做什么。 Sebagai true worshiper, penyembah-penyembah yang benar, pastinya kita akan memikirkan apa yang gereja perlukan dan tidak menuntut kepada gereja apa yang harusnya gereja lakukan. Kita siap membayar harga demi gereja Tuhan. 成为这个真正的敬拜者，我们也是没有问教会可以为我做什么，但是我愿意付代价做我们能够做的，为了神的国度可以国塔。 Bagi Bapak Ibu yang di tempat ini mungkin telah sangat terbatas untuk aktivitas fisiknya, Bapak Ibu bisa berdoa untuk gereja Tuhan. 有一些弟兄姐妹可能觉得这里行动有一点不方便，大家也可以为教会代祷。 Saya sudah melayani hampir mau 16 tahun kalau nggak salah ya, mau 16 tahun GKI Anugerah. 我在这个恩典堂服侍接近16年了。 Tetapi saya melihat pelayanan yang paling lemah yang ada di Anugerah adalah pelayanan doa. 但是我看到一点，就是在我们教会最软弱的地方，就是祷告的服侍。 Saya selalu ingat apa yang Pak Ishak katakan, banyak berdoa, banyak kuasa, kurang berdoa, kurang kuasa. Tidak berdoa, tidak bisa melakukan apa-apa. 我记得这个登长老常常告诉我们，当我们多祷告多能力，少祷告少能力，没有祷告没有能力。 Dan gereja kita sudah melakukan banyak hal, namun kita tetap lemah di dalam doa.
我们教会可能做了很多事情，但是在这个祷告这一点，我们还是比较弱点。 Sebelum pandemi, MPD ya Malam Puji dan Doa bisa mencapai 100 orang, tetapi kebanyakan yang datang itu buat cari makan. Saya berani katakan demikian. 我们疫情之前，星期二祷告会可能会超过100多位，但是很多人参加这个祷告会，因为要享用这个晚餐。 Setelah nggak ada doa, nggak ada makannya di rumah masing-masing. Bapak Ibu tahu, MPD kita secara online jumlahnya tidak pernah lebih dari 20 orang MPD itu ya. 但是呢，当疫情期间，我们就没有在教会参加这个祷告会，我们只有上线晚祷，参加的人没有超过20位。 Di gereja lain, pandemi, ya, jemaat biasanya mungkin puluhan yang ikut doa. Begitu pandemi karena online yang ikut bisa ratusan Bapak Ibu sekalian. 但是在其他的教会就反过来咯，还没有疫情。 参加这个祷告会只能可能20多位，但是疫情期间可能100多位。 Dia anugerah kok kebalikan ya, saya heran juga. 在恩典堂为什么会这样？我也是有一点奇怪。 Dan yang datang doa ya itu saja, nggak ganti-ganti orang. 参加晚祷或者祷告聚会也是一般同样的人。 Doa pagi juga begitu. Majelis sudah didorong, ayo majelis berdoa, jumlahnya cuma nambah ya 10 orangan begitu. 晨祷也是一样，参加晨祷的人可能也是同样的人，可能有一些知识长老也会参加现在，但是增加的不多，只能可能10多位。 Kalau gereja nggak berdoa, dari mana kuasanya? 如果教 Kalau 会 gereja Tuhan tidak memohon kepada Tuhan, dapat kuasa dari mana? 如果教会没有祷告，我们的能力从哪里来？ Bapak Ibu sekalian, mungkin Bapak Ibu bilang, saya nggak bisa kemana-mana, pakai HP-nya, ya, bisa pesan Gojek kan, bisa pesan ini yang lain kan, minta anak Anda bantu supaya bisa ikut doa, entah doa malam ataupun doa pagi. 如果这里的弟兄姐妹们，你们有一些行动不便，但是你们可以用手机吗？你可以叫孩子们或者甚至们帮助你，可以参加我们的祷告会。 Saya tahu kok yang ikut KW juga banyak kan ya. Di sini banyak yang ikut KW, bisa kok pakai Zoom. Doa pagi, ayo bantu juga berdoa buat gereja Tuhan. 这里有一些妇女也是参加妇女部，可能也是可以用 Zoom。 那我们也邀请大家可以一起参加晨祷会。 Di dalam sejarah gereja, tidak ada gereja yang bisa berhasil tanpa doa. Tidak ada yang gereja yang bisa berkembang dengan luar biasa oleh karena doa. 在教会历史，我们可以学习，没有一个教会可以发展得很好，如果没有祷告。 Ada gereja kelihatannya bisa wah besar, tetapi di dalamnya keropos, kosong. Ketika pandemi datang, ketika gereja Tuhan nggak bisa lagi berkumpul di sini, jemaatnya kocar kacir. Kenapa? Nggak ada kuasa. Kuasa apa? Kuasa doa. 有一些教会可能看起来很大，但是里面是很软弱的。当疫情来到的时候，会有不知道去哪里了。为什么？因为没有能力，没有祷告的能力。 Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita mau menjadi penyembah-penyembah yang benar, jangan bertanya, apa yang gereja sudah lakukan buat aku? Tanyakan, apa yang bisa aku lakukan buat gereja di tengah-tengah situasi yang sulit ini, di tengah-tengah jemaat Tuhan yang masih kocar-kacir ini, jemaat Tuhan yang entah kemana. Pulanglah, gerejamu memerlukan engkau. 今天我们可以再一次被提醒。 不要问教会为你可以做什么，但是问你可以为教会做什么。我们一起来，看到我们周边的人是否有一些我们的会友已经很久没有来到这个教会了。我们要求神帮助，可以再来这里 Penyembah 聚 yang 会。 benar, ada penyembah yang tidak dibatasi ruang dan waktu, tetapi yang lebih utama, hidupnya berpusat kepada Kristus. 真正的敬拜者没有按这个时间或者空间受限制，
但是它的焦点就是在于基督。 Pertanyaannya, sudahkah kita menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita? 是否在我们的生命中已经把基督成为我们的中心呢？ Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Ya Tuhan, ampuni kami, karena di dalam kehidupan kami, di dalam ibadah kami, seringkali kami lupa sesungguhnya Tuhanlah yang menjadi pusatnya. 主啊，你也赦免我，让我们常常也是忘记，在我们的这个敬拜，我们的终点就是在于你，不是在于我。 Seringkali Tuhan kami melakukan ibadah ataupun kegiatan-kegiatan gereja sesuai dengan selera kami, bukan mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan. 在我们举行的一些聚会，我们也是常常按照我们的方式和模式，而不是按照你的意思来做。 Karena itu kami memohon ampun kepada Tuhan dan tolong Tuhan ajarkan kami untuk kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar, menyembah di dalam roh dan di dalam kebenaran. 主啊，你赦免我，让我们每个人成为真正的敬拜者。 Dan kami menyerahkan kehidupan kami dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan yang mengasihi, mengurapi dan memimpin kehidupan kami. 让我们每个人按真理的和诚实敬拜神，也求主高摩我们每个人在这里可以成为一个真正的敬拜者。 Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. 奉靠我主耶稣基督的名求，我们祷告。 Amin. Amen